Hello semua. Ya, nama saya Wong. Pelajar-pelajar boleh panggil saya Cikgu Wong. Saya akan mengajar pelajar-pelajar ASK, Asas Sains Komputer, bab 2, perwakilan data pada hari ini. So, sebelum saya mulakan kelas atas talian hari ini, saya ingin mengatakan peraturan kelas atas talian dulu. So, pelajar-pelajar diminta tutup mikrofon, melainkan hendak bertanya soalan. Pelajar-pelajar digalakkan menggunakan chat box di dalam Zoom untuk bertanya soalan. Kalau boleh, pelajar-pelajar diminta pergi ke bilik air dulu sebelum kelas bermula. Alright? So, sekarang cikgu bagi 2 minit untuk pelajar-pelajar bersiap sedia ya. Alright, pelajar-pelajar tahu tak hari ini cikgu nak ajar apa? Ya, betul. Okay. Hari ini cikgu akan mengajar bab 2 perwakilan data. Okay. Pernah tak pelajar-pelajar dengar istilah ini perwakilan data? Okay. Bab 2 ini dia ada banyak subtopik. Dan hari ini cikgu akan mengajar subtopik yang pertama, 2.1.1. Nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Ya. Okay. Alright. Ini ialah objektif pembelajaran kami kelas ni. Mengenal pasti nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Pada akhir pembelajaran, pelajar dapat menyenaraikan 3 nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Dan juga mampu menyatakan 2 ciri perbezaan nombor perduaan dan nombor perpuluhan. Alright. So, slide yang seterusnya. Okey, apa itu bahasa komputer? Tengok poin yang pertama. Okey, kita menggunakan bahasa yang berlainan untuk berkomunikasi dengan orang lain. Betul tak? Kalau awak di depan awak adalah seorang orang asing, awak perlu menggunakan bahasa Inggeris, maybe, okey, untuk bertutur dengan dia supaya dia boleh faham apa yang awak cakap. Betul? Okey, manusia menggunakan bahasa yang difahami oleh manusia untuk berkomunikasi. Haiwan juga mempunyai bahasa atau cara tersendiri untuk berkomunikasi. Betul tak? Kucing dia ada cara dia untuk berkomunikasi dengan kucing yang lain. Okey? Anjing juga. Okey, dia akan berbunyi woof woof untuk berkomunikasi dengan anjing yang lain. Okey? Komputer juga mempunyai bahasa komputer untuk menyampaikan maklumat. So, awak tengok gambar di sini. Di sini ada seorang orang asing, dia ingin order makanan dia. Tapi dia bertutur apa? Dia bertutur bahasa Russian. Pelayan di sini mungkin dia dah faham bahasa ni. Jadi, maklumat yang ingin disampaikan tidak boleh sampai ke pelayan itu. Betul tak? Okey, benda yang sama juga komputer. Komputer dia menerima arahan dan dia akan melakukan kerja untuk manusia, betul tak? Kalau kami tidak menggunakan bahasa yang boleh difahami oleh komputer, komputer itu dia tidak akan faham. Okey, maka dia tidak akan melakukan kerja untuk kita. So, kalau kami nak komputer faham apa yang kami apa arahan kami mesti menggunakan bahasa komputer. Dan apa itu bahasa komputer? Okey, tengok nanti cikgu akan menerangkan dengan lebih lanjut. Alright. So, sebenarnya komputer hanya faham isyarat elektrik. Kan kami tahu komputer tu dia satu peralatan elektrik kan? Okey. Isyarat elektrik dia ada dua keadaan. Dia wujud dalam keadaan on ataupun off. Okey, kalau awak lihat gambar di bawah sini, ini gambar mentor. Mentor yang bernyala dengan mentor yang tidak bernyala. Kalau on biasanya dia diwakili oleh digit 1. Okey, dan off dia diwakili oleh digit 0. Okey, data yang diwakilkan dalam komputer sebagai isyarat elektrik. Okey, apa-apa data yang dimasukkan ke dalam komputer, dia adalah satu isyarat elektrik. Dan data di sini dia merujuk kepada muzik, merujuk kepada gambar, video dan juga teks yang awak
masukkan sebagai input ke dalam komputer. Alright, so digit 1 di sini biasanya digunakan untuk on. Dan digit 0 adalah untuk off. Okay, kalau awak tengok gambar di sini, 1 maksud dia on, 0, bila 0 ditekan, dia menandakan off. Okay, keadaan off. Okay, sebelah kanan sini dia ada satu gambar, dia memberi gambaran yang lebih jelas. Okay, kepada apa yang cikgu terangkan tadi. Okay, kalau awak tengok, ini ialah prosesor ataupun chip dalam komputer kita, dia hanya menerima isyarat elektrik sahaja. Okay? Alright. Cara komputer menyimpan maklumat. Okay, tengok. Semua data yang dimasukkan ke komputer perlu ditukarkan kepada format nombor perduaan terlebih dahulu. Okay, tengok. Muzik, gambar, dokumen, huruf yang ditaip ke dalam komputer akan diterjemahkan kepada kod nombor perduaan. Okey, kod nombor perduaan di sini bermaksud apa? Bermaksud 0 dan 1. Okey? Komputer melihat semua data sebagai satu siri nombor perduaan. Semua maklumat dalam komputer disimpan dalam bentuk perduaan. Alright, kalau awak tengok gambar di sini, cara kami memasukkan data ke dalam komputer adalah dengan input device ataupun peralatan input. Kami ada kamera. Kalau untuk kamera kami masukkan gambar ke dalam komputer. Kami ada tertikus memberi isyarat, okay? Papan kekunci. Ini untuk memasukkan huruf-huruf ataupun sometimes kadang-kadang kami letak password ataupun semua tu ke dalam CPU. CPU dalam bahasa Melayu adalah unit pemprosesan. Okey, tapi segala benda yang awak masukkan seperti gambar selfie awak, okey? Kalau awak masukkan gambar awak, komputer tak boleh faham, okey? Dia mesti tukar kepada format nombor perduaan terlebih dahulu. Maksudnya muka awak dia akan bahagikan kepada pixel-pixel. Lepas tu setiap pixel tu dia akan diwakili dengan nombor 1 dan 0 sahaja. Dan apa yang dimasukkan sebagai siri nombor perduaan di sini, siri nombor perduaan maksudnya dia macam satu ayat, tapi ayat tu dia tidak terdiri daripada huruf, bukan ABCD semua. Okey, dia hanya terdiri daripada 1 dan 0 sahaja. Dan 1 dan 0 dia mempunyai susunan yang berlainan. Dia mungkin 010 ataupun dia 011 ataupun 111. Dan dia juga ada pendek dan panjang dia. Dia ada 01110 00011111. Okey? Dia bergantung kepada jenis input yang awak letak di dalam komputer. Alright, sini sudah faham ha? Dan 011 ini semua yang ini digit semua ni dia dipanggil sebagai kod nombor perduaan. Okey? Kelas boleh faham? Ada soalan tak? Okey. Boleh tak bagi satu emoji di dalam chat box supaya cikgu faham? Supaya cikgu tahu awak faham? Alright, okey. Boleh saya move ke slide yang seterusnya ya. Okey. How to read binary. Okey, binary maksudnya kod nombor perduaan. Okey? So, tadi cikgu ada cakap, sebarang maklumat yang awak masukkan ke dalam komputer, dia akan terlebih dahulu diterjemahkan kepada kod nombor perduaan. Okey, maksudnya di sini, kalau saya guna keyboard saya type HELLO, setiap huruf yang saya type itu, dia akan tukar kepada nombor perduaan. Misalnya di sini H. Okey, H di sini dia diwakili oleh siri nombor perduaan 01001000, 8 digit. Okey, lepas tu E. Okey, E diwakili oleh 01000101. Okey, dan seterusnya. Okey, dia setiap awak tengok semua susunan digit di sini adalah berbeza antara satu sama lain. Okey, ini menjadikan setiap huruf tu dia ada kod nombor perduaan yang unik. Okey? Alright. Kalau awak tanya saya, okey, cikgu, huruf besar H dengan huruf kecil H, dia ada beza tak? Dia ada beza. Dia ada kod yang berlainan.
Nanti cikgu akan tunjukkan satu carta bagi kamu. Awak boleh tengok dengan lebih jelas. Okey, ini adalah tentang perkataannya. Kalau awak tengok di sebelah kiri, ini adalah gambar. Okey, ini ialah saya snapshot dari screen. Kalau awak zoom, okey, ataupun awak pergi dekat pada screen awak, kalau awak cukup dekat, awak boleh nampak screen awak sebenarnya dia dibina, dia terdiri daripada pixel-pixel kecil. Okay? Dan setiap pixel-pixel kecil, dia ada warna dia. Dan warna juga dia boleh diwakili oleh kod nombor perduaan. Okay? Di sini, kalau dia semua adalah putih, 8 digit di sini adalah semua 1. Okay? Kalau dia adalah totally gelap, okay? Kalau dia adalah gelap, dia semua akan jadi kosong. Okay? Di sini, different warna yang berlainan, dia akan ada kod nombor perduaan yang berlainan. Okay? Alright, next. Sini ada satu aktiviti. Sebelum cikgu pergi ke konten ataupun kandungan yang lebih lanjut, saya nak pelajar-pelajar buatkan aktiviti ini dahulu. Alright, tengok dia punya tajuk. Sila menterjemahkan nama anda dalam nombor perduaan dengan berpandukan carta nombor perduaan. Okey, di sini. Hai, nama saya 01010111. Okey, ini yang first kali ini. Yang baris pertama ini dia mewakili satu huruf. Okey, pelajar siapa tahu apa huruf yang diwakili di sini? Awak boleh merujuk ke carta ini. Okey? Tahu tak apa nama saya? First kali saya ada memperkenalkan diri saya kan. Cikgu bernama Wong. So, yang baris pertama ini ialah huruf besar W. Okey, tengok sini. 01010111. Betul tak? Okey, next baris kedua O. Okey, ialah huruf kecil O. 01101111 dan seterusnya. Alright, sekarang saya bagi masa 5 minit untuk pelajar-pelajar menterjemahkan nama kamu dalam bahasa komputer. Alright, sekarang start semua buat. Alright, kalau pelajar ada soalan ataupun ada benda yang tak faham, boleh tanya cikgu ya. Boleh? Alright. Dan kami akan move, okay, akan bergerak ke slide yang seterusnya. Okay. Nombor perpuluhan. Okay, jangan lupa bab ini kami akan memperkenalkan apa itu nombor perpuluhan dan nombor perduaan. So, cikgu ingin mulakan dengan nombor perpuluhan dahulu, okay? Sebab benda ini awak sudah tahu, okay? So, sebelum saya memperkenalkan benda yang baru, saya nak awak kaitkan ilmu yang baru dulu dengan ilmu yang sedia ada, okay? So, manusia menggunakan sistem perpuluhan dalam kehidupan seharian, betul tak? Okey, kami tak akan cakap bahasa komputer di kehidupan seharian kita kan. Kami tak akan kata, oh nama saya 0100 something macam tu kan. Tadi aktiviti yang kami buat tu adalah untuk macam mana? Untuk fun sahaja, okey, sebagai satu perkenalan sahaja. So di sini dalam kehidupan seharian kami tidak menggunakan sistem perduaan, okey? Okey, dalam kehidupan seharian kami guna sistem perpuluhan. Maksudnya kami guna 0, 1, 2, 3 sampai 9. Okey? Untuk mengira benda. So, sistem perpuluhan juga dikenali sebagai sistem asas 10. Okey, ini nama lain untuk nombor sistem perpuluhan ini. Okey? So, terdapat 10 pilihan digit dalam sistem ini, iaitu daripada 0 sampai 9. Okey? Okey. Siapa boleh menyebut keluar digit dari 0 hingga 9?
Mungkin Ali boleh jawab cikgu? Ya, dipersilakan. Ya, betul. 0 sampai 9 kan? Ini sudah belajar di kindergarten kan? Mungkin awak tertanya-tanya kenapa cikgu nak tanya soalan yang semudah ini, betul kan? Okey, tak apa. Tengok dulu ya. Okey, nilai digit bergantung kepada nilai tempatnya. Ini awak pun sudah tahu. Okey, tengok di sini. Macam mana awak menyebut nilai nombor ini? 345, betul tak? Okey, kalau awak tengok di sini, okey, sini adalah satu carta. Kalau kami nak bacakan nilai digit ini, kami mesti selalu berkaitkan dengan nilai tempatnya. Tahu tak apa itu nilai tempat? Okey, maksudnya kalau digit itu dia berada di tempat yang berlainan, dia akan mempunyai nilai yang berlainan. Okey, saya repeat again ayat saya. Kalau digit itu dia berada di tempat yang berlainan, dia akan mempunyai nilai yang berlainan. Okey, kalau kami kira, kami mesti kira dari sebelah kanan kan? So di sini kami bubuh 5 di sini, 4 di sini, dan 3 di sini. So biasanya kalau di kelas matematik, guru matematik akan cakap ini, tempat ini panggil apa? Panggil SA, SA, betul tak? Dan sini panggil apa? Sini puluh. Okey? Nilai tempat ini puluh. Dan nilai tempat ini ratus. Nilai tempat ini ribu dan sebagainya. So di sini, 5 di sini sebenarnya dia bernilai 5 sahaja. Okey? 5 darab 1 sebab nilai tempat di sini 1 sahaja. Faham? Okey, next yang 4. 4 di sini apa? 4 nilai di sini adalah 10. So, kalau kami nak cari nilai untuk 4 digit 4 ini, kami darab dengan 10. Darab dengan nilai tempatnya. Okey, 4 darab 10, 40. Dan yang seterusnya, 3. 3 berada di mana? Di nilai tempat ratus. So, 3 darab 100 ialah 300. So, bila kami baca, kami akan baca sebagai 345. Faham? So, tengok poin ini. Nilai digit dikira dengan mendarabkan dengan nilai tempatnya. So, faham? Faham ayat ini? Okey. Tengok example yang kedua, contoh kedua. Okey, 2017. Kalau awak pecah-pecahkan semua digit di sini, dia mempunyai nilai yang berlainan. Okey, tengok sini. Kalau awak isikan semua digit di sini, semua digit 2017 di dalam carta, awak boleh dapat 7 di sini nilai dia 7. Okey, sahaja. Nombor 1 di sini nilai dia 10. Okey, kosong sebab dia kosong. Kosong darab apa pun dia akan dapat kosong. So, kosong darab dengan 100, dia dapat kosong juga. Okey, 2 di sini dia berada di nilai tempat ribu. So, kami dapat 2000. Okey? Alright, so di sini nilai perpuluhan 2017 ialah 2017. Okey, faham? Ini nombor perpuluhan. Okey, next. Kami akan mula dengan nombor perduaan sekarang. Okey, komputer. Tadi kami ada satu perbandingan. Manusia menggunakan sistem Manusia menggunakan sistem perpuluhan. Okey, komputer menggunakan sistem perduaan untuk menyimpan data. Okey. Sistem perduaan dia juga ada nama yang berlainan. Dia juga dikenali sebagai sistem asas 2. Terdapat 2 pilihan digit iaitu 0 dan 1. Nilai digit bergantung kepada nilai tempatnya. Seperti nombor perpuluhan tadi. Okey? Nilai digit dikira dengan mendarabkannya dengan nilai tempatnya. Okey, so apa yang membezakan nombor perduaan dengan nombor perpuluhan? First, pilihan digit dia berlainan. Okey, kalau untuk nombor perpuluhan, dia ada 10 pilihan
digit. 0 sampai 9. Kalau untuk nombor perduaan, dia hanya ada 2 pilihan digit sahaja. 0 dan 1. Okey, yang lain semuanya sama, cuma nilai tempatnya berlainan. Okey, kalau tadi nilai di paling sebelah kanan dia 1. Lepas tu dia 10 kan. Tapi sini sistem asas 2 dia berlain. Okey, dia lain sebab ini sistem asas 2. Okey. So cikgu akan tunjukkan nanti ya. Okey, saya akan saya akan sediakan drawing pad saya dulu. Okey. Okey. So nanti ya. Okey, sudah test. Okey, di sini. Nilai di sini dia apa? Semua faham ini tak? Pernah belajar di kelas matematik kan? Okey, tak apa. Cikgu akan ulang sekali. Ini dia kuasa kosong kan? Sebarang digit kalau dia kuasa kosong, nilai dia 1. Okey? Dan di sini 2 kuasa 1 maksud dia 2. Okey? Kalau 2 kuasa 2 dia maksud apa? Maksud dia awak darab 2 digit 2 sebanyak 2 kali. Okey? Dia akan dapat 4. Okey? Kalau 2 kuasa 3 dia maksudnya 2 darab 2 darab 2. Okey? 3 di sini maksudnya dia repeat, dia ulang 3 kali. Okey? 2 darab 2 darab 2 awak dapat 8. Dan 2 kuasa 4 di sini pula, 2 darab 2 darab 2 darab 2. Dia darab sebanyak, dia ulang sebanyak 4 kali. Jadi awak dapat 16. Okey? So, nilai tempat dalam sistem perduaan adalah berbeza dengan nilai tempat di sistem perpuluhan. Di sini nilai tempat, nilai dia 1. Okey? Di sini, kalau di tempat ini, nilai dia 2. Di sini, nilai dia 4. Di sini, nilai dia 8. Dan di sini, nilai dia 16. Okey? Alright. Macam mana dapat 1? Boleh kait tak? Boleh ya. Sebab sini 1. Kenapa sini 2? Sebab 2 kuasa 1 kami dapat 2. Kenapa 4? Kerana 2 kuasa 2 dapat 4. Boleh faham? 8 sebab sini 8. 16 sebab sini 16. Okay? So, saya akan clear all drawing. So, kalau di sini awak tengok. Kami nak cari nilai 1011. Okay. Perasan tak pelajar-pelajar kenapa sini ada 1 nombor 2 kecil di sini? Ini menandakan apa? Ya, betul. Menandakan nombor ini 1011 ini dia ditulis dalam sistem asas 2. Okay? So, 1011 nilai sebenarnya berapa? So, kami perlu gunakan carta ini. So, first kali awak letak masuk semua digit 1011. Awak letak 1 sini, 0, 1, 1. Okay? Dan sini dia ada 5 kotakan. Okay, sini kalau dia dah ada nilai, awak letak 0 sahaja. So, awak dapat 0, 1, 0, 1, 1. Okay, sekarang kami cari nilai sebenar dia. Okay, sini 1. 1 darab 1, 1. 1 darab 2, dia 2. Okay, alright. Cikgu bulatkan dulu. Okay, 0. 0 darab 4, 0. 1 darab 8, awak dapat 8. Sini 0 darab 16, 0. Okey, jadi nilai perduaan 1011 adalah 0 tambah 8 tambah 0 tambah 2 tambah 1. Okey, kalau awak tambah semua ni, awak akan dapat 11. Okey, saya nak terangkan sesuatu. 11 di sini dia adalah asas 10. Dia nilai asas 10 ya. Dia bukan
sistem asas 2. Okay, sini awak perlu bezakan. So, awak boleh letak persamaan macam ni. 1011 dalam asas 2, dia sama dengan 11 dalam sistem asas 10. Okay? So, mungkin pelajar-pelajar akan tanya, cikgu kenapa tadi awak tak letak 10 di bawah? Okay? Saya showkan dulu. Mungkin ada pelajar tanya saya, okay, kenapa tadi cikgu tak tulis 10 di sini? Sebab dia sistem asas 10 kan? Kami tak tulis sebab kami sudah biasa. Okay? Ini kami selalu guna dalam kehidupan harian kita. So, sudah jadi satu kebiasaan. Okay? So, tak perlu tulis. Dia sudah jadi satu norm kepada kita. So, bila kami nak guna sistem asas 2, baru kami letak satu huruf kecil 2 di sini. Okay? Untuk membezakan dia dengan nombor dalam sistem asas 10. Okay? So, sini latihan pengukuhan. So, sebelum cikgu bergerak ke slide yang seterusnya, kami perlu buat satu checkpoint dulu. Okay? Jangan pergi terlalu pantas. Ya. So, cari nilai setiap nombor perduaan berikut. Okey, sini adalah contoh. Kami ada 2 contoh di sini. So, 0111 asas 2, okey. Nilai dia apa? So, tadi cikgu sudah ada terangkan. First kali, awak masukkan semua digit ke dalam carta. Okey, 010111. Okey. Okay, sorry sini ada satu typo. Okay, sini sebenarnya ialah 08421. Okay, nanti cikgu cek dulu. Alright class, okay, sorry Okay, kami teruskan. Okay, sini 1111. Ini soalan dia. So, ikut cara tadi, kami letak digit ke dalam carta ini dulu. Okay, so 1, 1, 1, 1. Yang kotak yang pertama ini, sebab dia tak ada nilai di sini kan. So, kami letak kosong sahaja. So, lepas tu kami darabkan. So, nilai tempat di sini sebenarnya ialah 1 darab 1. Okay, kami dapat 1. 2 darab 1, kami dapat 2. 4 darab 1, kami dapat 4. 8 darab 1 kami dapat 8. 0 darab 0, 0. Okey, tak ada nilai. So 8 tambah 4 tambah 2 tambah 1 kami dapat 15. Okey? Alright, next soalan kedua. Okey, soalan kedua. Okey, sini 1010 asas 2. Okay, asas 2. So, di sini langkah pertama adalah letak semua digit ke dalam carta. Okay, so 1, 0, 1, 0. Okay, di depan sini kami tak ada digit kan. So, kami just letak 0 di sini. Okay, lepas tu kami perlu dapatkan nilai sebenarnya. Nilai di sini ialah nilai dalam sistem asas 10. So, 0 darab 0, 0 darab 1, kami dapat apa? Kami dapat 0. Okay? 1 darab 2, kami dapat 2. Okay. Lepas tu baris ini nilai dia 4 kan? So, 0 darab 4, kami dapat 0. Sebab awak darab dengan 0. Okay? Dan baris ini, 1 darab 8, kamu dapat 8. Okay? Dan sini 0 darab dengan 16, awak dapat 0. Okay? So, bila awak tulis semua di sini, okay, 0, 8, 0, 2, 0. Bila awak tambah semua, awak dapat 10. Okay? Dan 10 ini adalah nilai dalam sistem asas 10. Okay? Alright.
Okay, next kami akan pergi ke slide seterusnya. Okay. Nah, sini adalah latihan pengukuhan pelajar. Okay, pelajar perlu buat sekarang. Cikgu akan bagi masa 5 minit. Okay, pelajar diminta menyalin soalan ini ke dalam buku latihan. Okay, 1 minit untuk salin, 9 minit buat. Okay? Okay, sudah salin semua? Okay, kalau sudah salin, cikgu akan mulakan pengiraan masa. Okay? Okay, 9 minit kan? Tadi cikgu cakap. Alright, sudah salin soalannya. Okay, start. Ada soalan tanya ya? Okay, siap semua? Alright. Okay, kalau sudah siap, pelajar-pelajar perlu hantar kepada cikgu. Okay? Okay, pelajar-pelajar boleh hantar pada Google Classroom. Cikgu sudah ada createkan satu classroom di sana. Nanti cikgu akan bagi class code dengan nama kelas. Okay. So next. Aktiviti berfikir. Okay. Tengok sini. Nombor dalam sistem perpuluhan dikira daripada 0 hingga 9, betul? Diikuti dengan 10, 11, 12 dan seterusnya. Okay, siapa boleh jawab cikgu? Selepas nombor 12, apa nombor dia? 13 kan? 13, 14 dan seterusnya. Betul tak? Okay, ini cara kita membilang secara perpuluhan. Okay, dalam sistem asas 10. Macam mana kalau kita nak membilang secara perduaan? Okay, nombor dalam sistem perduaan dikira daripada 0 hingga 1 sahaja. Okay, kami hanya ada dua pilihan digit sahaja. Okay, so apakah nombor-nombor seterusnya? Kalau saya kira sekarang 0, 1, lepas tu nombor seterusnya apa? Kalau awak jawab saya 2, jawapan itu salah. Okay, kenapa salah? Tak boleh 2 sebab dalam sistem perduaan hanya ada 2 pilihan digit sahaja, 1 ataupun 0. Okay, so macam mana? Kalau nak nombor ketiga, apa nombor yang boleh, apa digit yang kami boleh guna untuk mewakili nombor seterusnya? Okay, tengok sini ya. Sini ada satu jadual untuk menunjukkan nombor perduaan sehingga kepada nombor ke-10. So, semua murid-murid perlu lukis jadual ini di dalam buku latihan juga. Lepas tu, cikgu akan buat bersama-sama dengan kamu semua. Okay? Alright. So, 1 ini dalam nombor perpuluhannya dan ini dalam nombor perduaan. Okay? So, di sini kalau kami kira 1 di nombor perduaan, 1 juga. Kalau 2, macam mana? Kalau 2, 1 tambah 1, okay? Awak perlu fikirkan, dalam nombor perduaan, tempat dia hanya boleh muat 2 digit sahaja. Kalau dalam keadaan nombor perpuluhan kan, okay? Kalau awak 9, okay, adapun saya guna 8. Kalau 8 tambah 1, awak dapat 9, kan? Kalau 9 tambah lagi 1, okay?
sini akan jadi kosong. Dan yang satu itu, satu ini menandakan 10 kan. Dia perlu menganjak ke tempat depan. Betul tak? Jadi kalau di nombor perduaan, dia pun sama. Okay? 1 tambah 1. Dia akan jadi kosong sebab dia sudah muat. Dia hanya ada 2 tempat. Okay? Dalam nombor perduaan, dia ada 2 tempat sahaja. So, yang satu tu, dia akan anjak ke tempat depan. Okay? Dia akan jadi 1, 0. Dan yang 3 ini, okay, tambah lagi 1. Dia akan jadi 1, 1. Okay? Macam mana kalau 4, dia tambah lagi 1? Tambah lagi 1. 1, 1 sudah muat pergi depan, anjak ke depan. 1 tambah 1, dia juga muat. Dia pergi ke depan. Okay? Dia macam menolak nombor tu ke depan. So, awak dapat 1, 0, 0. Okay. Nombor 5. Okay. Kalau ni 5, awak tambah lagi 1, awak akan dapat 1, 0, 1. 1, 0, 1. Okay. 6 tambah lagi 1. Awak akan dapat 0. Okay. Sebab dia sudah muat. Tambah 1 di sini. 1 tambah 0, awak dapat 1. Sini 1 tambah apa? Tambah tak ada benda. Okay. So, dia 1. So, 1, 1, 0. Okay. Dan seterusnya. Sini 1, 1, 1. Okay. Macam mana dengan 8? Boleh imagine tak? Awak tambah 1 ke dalam, dia jadi 0. Okay. Anjak ke depan, dia juga jadi 0. Anjak lagi ke depan, dia jadi 0. Okay. Lepas tu awak akan dapat 1 di depan. Okay. 9. 1, 0, 0, 1. Macam mana 10? 10, awak tambah 1, awak dapat 0, 1, 0, 1. Okay. Kelas boleh faham? Okay, kalau boleh faham, bagi satu signal ataupun beri satu stiker di dalam chat box supaya cikgu tahu awak faham. Alright, semua faham. Okay, next. Okay, pergi ke slide yang seterusnya. Okay, sebelum kami tamatkan kelas ini. Sorry ya. Okay, sebelum kami tamatkan kelas hari ini, okay, pelajar-pelajar diminta untuk melengkapkan peta buih berkanda di bawah. Okay? Sebagai kerja rumah. Tahu tak macam mana buat? Sistem nombor perduaan. Okay, sini ialah apa? Apa? Ya, sistem nombor perpuluhan. Okay, faham? Okay, yang di bulatan di tengah-tengah ini merupakan persamaan kedua-dua sistem nombor ini, dan sebelah kiri ini adalah bulatan di sebelah kiri dan bulatan di sebelah kanan ini merupakan ciri-ciri berbeza kedua-dua sistem nombor ini. Okay? So, ada apa-apa soalan nak tanya? Kalau tak ada, kami akan tamatkan kelas hari ini dan kami akan teruskan kelas di hari yang lain. Alright? So, bye-bye semua.